因为他的女儿在演艺圈是不烟不酒不赌不应酬的。 Ya, karena anak wanita perempuan ini di dunia perfilman atau musik ini dia itu tidak merokok, tidak minum arak dan tidak hidup malam. 所以呢，他在那一天的时候，他紧紧地抓着我的手。当然，他们讲说欢迎新娘进场的时候， Pada saat dia menggandeng saya dan ada yang mengatakan silahkan mempersilahkan mempelai untuk masuk ke ruangan. 我的父亲牵着我的手，一步一步地往前走。 Papa saya menggandeng tangan saya dan selangkah demi selangkah kami maju ke dalam. 我从我的眼睛旁边可以看到我的爸爸，他非常骄傲的脸，笑容非常开心。 Boleh melihat bahwa papa saya itu memancarkan wajah yang sungguh-sungguh sukacita. 可是我的内心在流眼泪， Tapi hati saya sedang menangis. 因为每当他往前走一步的时候，我就觉得他离我一步，离开一 Karena 步。 pada saat dia melangkah ke depan, saya merasa dia mulai meninggalkan saya. 就这样一步一步的走到最前面，他把我的手交给了我的先生。 Sampai di depan, kemudian dia menyerahkan tangan saya ke suami saya. 当他放开我手的那一刹那，我的眼泪就大哭了。 Pada saat dia meninggalkan saya dan saya terus menangis. 办完了婚礼之后，我还是一样必须要到处去唱歌。 Pada saat pernikahan selesai, saya tetap sama aja harus pergi bernyanyi. 有一天，我站在舞台上，我们唱得非常非常的好。那天的演唱会比今天的人还要多。 Dan saat itu penonton banyak sekali dan lebih banyak dari penonton malam hari ini. 唱完了之后，唱片公司说我们要去庆功宴。 Dan setelah saya bernyanyi, kemudian dari perusahaan produksi itu mengatakan kita harus merayakannya bersama. 但是我的家人告诉我说：“海珍，你哪里都不能去，因为爸爸过世了。” Kemudian keluarga saya menelpon saya katanya, Haizen, dimanapun engkau tidak boleh pergi karena papa sudah meninggal. 我吓了一跳，我冲到外面，我不管别人的眼光，我在那个地方就大哭。 Saya tidak peduli lagi, saya langsung keluar dan saya menangis. 我觉得非常的不公平，为什么我最爱的人，他需要我，在他要离开这个世上的时候，我没有在他的身边。 Saya merasakan kenapa orang yang saya begitu cintai pada saat dia pergi meninggalkan saya tidak ada di sisinya. 所以那个时候，我对着天空，我大声地说：“我再也不要唱歌，我再也不要当歌星了，我再也不要在很多人面前唱歌了。” Pada saat itu saya langsung berteriak. Saya mengatakan mulai hari ini saya tidak mau lagi bernyanyi, saya tidak mau lagi menjadi penyanyi dan artis. 这对我来说是一个非常痛苦的决定， Karena ini adalah keputusan yang sangat menyakiti hati saya. 因为我很爱唱歌。 Karena saya rindu, suka sekali bernyanyi. 可是因为这样子，我失去了在我父亲离开的时候，我没有看他最后一眼。 Tetapi pada saat papa meninggal, saya tidak di sisinya dan tidak melihat kepergian papa. 从此以后，我就慢慢的推很多通告，我就跟唱片公司说我不想唱歌，我慢慢的离开舞台。 Dan kemudian saya pelan-pelan untuk meninggalkan atau membatalkan banyak kontrak dan juga saya membatalkan banyak perusahaan yang lainnya. Dan saya mulai meninggalkan pementasan. 所有的家人也不知道为什么，可是我不想要让他们知道我心里在想什么。 Tentu saja keluarga juga bingung kenapa demikian. Saya tidak mau memberitahukan keadaan saya kepada mereka. 我只是默默的把这样子的痛放在我的心里面。 Saya hanya menaruh sakit hati ini dalam hati saya secara diam-diam. 直到2010年， Sampai di tahun 2010, 我有一个机会到教会里头听到了福音。 saya ada kesempatan untuk ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. 特别是在教会里头，我听到了很美的诗歌， Pada saat di gereja itu saya mendengarkan pujian yang indah sekali. 我不自觉的一直掉眼泪。 Dan tanpa sadar saya terus menangis. 我不晓得为什么我会一直哭， Saya tidak tahu kenapa saya terus menangis. 可是当那个眼泪流下来的时候，我有一个很安慰的感觉。 Tapi pada saat air mata itu merlinang dan saya merasa hati saya itu sangat terhibur. 我马上知道那是一个永远我没有办法想到的爱。 Dan saya langsung merasakan bahwa itulah kasih yang sesungguhnya tidak pernah saya pikirkan dan itulah kasih yang selamanya. 因此我在那一天呢，我就做了一个觉知的祷告。 Sehingga pada saat itu saya langsung membuat satu keputusan doa dan tekad doa. 过了1个月，我就受洗成为基督徒。 Kemudian lewat beberapa bulan, kemudian saya dibaptis dan menjadi Kristen. 速度非常的快，
Dan waktu itu cepat sekali. 我以为 Saya 我 merasa 从此以后就只是在教会里面听听歌就好了。 saya itu hanya adalah orang jemaat biasa yang ke gereja kemudian mendengar lagu dan bernyanyi pujian. 但是有一天，我的牧师告诉我说，天父不会随随便便的把这么好的声音给你。 Kemudian pendeta saya mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan secara cuma-cuma suara yang begitu indah ini. 你应该要继续唱歌。 Engkau harus terus bernyanyi. 可是我那时候告诉我的牧师说，我会祷告。 Kemudian saya berkata kepada pendeta, saya akan berdoa. 我自己在家祷告的时候说， Di rumah saya berdoa dan saya mengatakan, 天父啊，如果你要我再唱歌的话， Tuhan, jikalau Tuhan ingin saya bernyanyi kembali, 请你让我瘦20公斤。 tolong Tuhan biarlah saya kurus dulu 25 kilo. 天父没有回应， Tuhan tidak menjawab doa ini. 我说那10公斤也好， Saya berkata, kalau tidak 10 kilo juga 还 oke. 是没有回应。 Tidak ada jawaban juga. 那5公斤也好， Kalau begitu 5 kilo saja, 天父都没有回应。 Tuhan juga tidak menjawabnya. 直到有一天我在祷告的时候， Sampai suatu hari pada saat saya berdoa, 我领受到一个声音， saya menerima satu suara hati. 他说 Dia berkata, 你是我的宝贝 Engkau adalah anakku yang kucintai. 女儿，无论你长得什么样子， Anakku, bagaimana parasmu, rupamu, 你都是我最爱的人。 engkau adalah orang yang paling aku cintai. 哈利路亚！ Haleluya. 请你告诉旁边的人说，你也是宝贝。 Engkau juga berkata kepada yang sedang, engkau adalah yang berharga. 从那天起，我就立志，我要到处去宣扬他的福音，要成为他世上的光。 Mulai hari itu saya langsung bertekad untuk menjadi terang dunia. 哈利路亚，把荣耀归给神。接下来我带来的这首歌曲就是《世上的光》。 Lagu berikutnya adalah berjudul Terang Dunia. 我也希望大家都能够成为你家里面亲戚朋友的光。 Saya juga berharap saudara-saudari sekalian juga menjadi terang dunia di keluarga saudara dan dimanapun. 你们是世上的光，晨照在山上，将不能隐藏，将不能隐藏。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就把一家人照亮，把一家人照亮。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给天。你们是世上的光，你们是世上的光，像晨照在山上，不能够隐藏。你们是世上的光，你们是世上的光，像灯在灯台上，将世界照亮。哈利路亚！我们是世上的光，晨照在山上。